Kisah seram berkejar ketika shift malam. Hari ini hari Jumaat. Macam biasa, aku akan kerja lebih masa di pejabat untuk menyiapkan kerja-kerja yang tertangguh. Memang sudah menjadi tabiat aku sejak dari dulu lagi. Aku tidak suka membiarkan kerja aku bertimbun. Bila semua kerja sudah siap, barulah aku boleh bercuti pada hujung minggu dengan fikiran yang tenang. Ramai kawan sepejabat aku bertanya, kau tak takut keduduk kad pejabat sampai lewat malam? Hari Jumaat pula tu. Malam Kliwon. Merepek. Lagipun, buat apa nak takut? Bukan aku keseorangan. Pengawal kan ada. Setakat ni, tiada lagi berlaku apa-apa gangguan. Hendak dijadikan cerita, pada satu Jumaat yang indah, gempar satu pejabat dengan satu penemuan objek yang misteri. Rasanya makcik cleaner orang pertama yang jumpa. Weh, kenapa-kenapa? Ada apa ni? Tanyaku persis si Minah kepoh. Ada barang mistik, jawab Mei dengan logat Cinanya yang pekat. Barang mistik, aku pun pelik. Aku rasa tu barang sihir. Hish! Siapa agaknya yang hantar? Farid pula mencelah. Geram pula aku tengok lenggoknya yang lembut tu. Cepok Kang. Korang cakap pasal apa ni? Barang apa? Kat mana? Aku nak tengok gak, tanyaku lagi tak puas hati. Kak Jah dah buang. Tadi dia tunjuk sekejap. Kitoran pun tak berani nak tengok, tambah Farid. Bukan main gedek lagi. Apa bendanya tu? Dahiku dah mula berkerut. Sini. Sini. Farid mengarahkan agar aku mendekat. Patung jenglot, bisik Farid perlahan. Ha? Jenglot? Is kau ni? Janganlah cakap kuat sangat. Oh, sorry. Sorry. Habis tu, patung tu Kak Jah buang kat mana, aku dah cuak. Kad kepala dah terbayang gambaran patung jenglot yang aku pernah tengok kat majalah Mustika suatu masa dahulu, kantoi dah tua. Sangat mengerikan. Patung jenglot hanya sekecil tapak tangan, tapi mempunyai bentuk badan seperti manusia. Kuku dan giginya tajam dan rambutnya panjang melebihi badannya. Entah. Kat tong sampah kat belakang kot. What? Tak apa-apa kah? Tak tahu aku. Nanti kan ada lori sampah yang akan kutip. It's okay kot. Dah, aku nak pergi sambung buat kerja. Aku jadi tak sedap badan. Yelah, kalau betul benda tu barang sihir, boleh ke buang macam tu? Tak perlu panggil Ustaz Kher. Tapi persoalan tu berlalu sendirinya. Aku pun malas hendak bebankan fikiran dengan perkara tu. Mungkin patung biasa. Maka dengan itu, aku pun teruskanlah kerja aku macam biasa. Dari pagi, bawa Kher tengah hari, sampailah Kher waktu petang. Aku lirik jam tangan G-Shock berwarna merah milikku, pukul 17.20. 10 minit lagi sebelum waktu pulang. Aku lihat rakan-rakan yang lain sudah pun mula mengemas meja. Pasti ada rancangan untuk malam hujung minggu. Manakala aku masih setia di meja. Aku harus habiskan kerja untuk minggu ini. No tangguh-tangguh. Itu slogan hidupku. Hey Maya, you tarak pulang kah? Tak takut Mei? Tanya Mei yang bertubuh sedikit gempal itu. Mau takut apa? Tiada apa-apa le, jangan risau. Have a great weekend, aku balas soalan Mei dengan senyuman. Aku tahu dia risaukan aku. Mungkin sebab penemuan benda itu tadi. Aku ni tak adalah penakut sangat. Tapi kalau otak dah mula fikir yang bukan-bukan, lintang pukang juga aku lari. Aku membontuti langkah Mei hingga ke pintu utama. Aku balas lambaiannya seraya mengunci pagar. Aku jenguk dari luar, tiada kelibat Pak Halim, pengawal keselamatan kami. Pak Halim pergi makan kek, soalku sendiri. Untuk makluman, syarikat tempat aku kerja ni adalah bangunan kedai 2 tingkat. Tingkat bawah adalah lobi dan bahagian informasi pelanggan. Manakala tingkat atas adalah pejabat. Aku pun naik semula ke tingkat atas dan menuju ke pantry. Secawan kopi wajib ada agar aku kekal segar untuk siapkan semua tugasan.
Usai itu, aku pun matikan suis lampu pantry dan menuju ke meja. Kemudian, aku ambil sebungkus keropok Jack Jill kesukaanku yang aku beli tengah hari tadi. Sangat cocok dimakan bersama kopi panas. Mejaku berada di ruang paling belakang berhadapan dengan ruang masuk pantry. Selang di hadapanku ada 3 lagi meja dan di kanan dan kiriku ada pembahagi ruang yang lain. Hanya ruanganku sahaja yang aku pasangkan lampu. Sementara ruang yang lain gelap gelita. Beginilah rutin minggu aku. Ada kalanya, aku akan stay sampai pukul 10 malam. Tapi nasib baiklah pengawal keselamatan tu kerja shift malam. Keadaan di pejabat ketika itu sunyi sangat. Yang kedengaran hanyalah bunyi ketikan papan kekunci. Aku capai cawan di kanan. Kepulan asap tipis menari-nari di atas permukaan cawan, memberikan aroma kopi yang cukup mengasyikan. Ku hirup sedikit. Lega rasa tekadku. Tiba-tiba seleraku mati. Aku pantas menegakkan duduk. Tanpa aku sedari, bulu romaku menegak. Aku yakin sebentar tadi aku terdengar sesuatu. Bunyi yang agak asing di pendengaranku. Aku cuba mengamati bunyi itu semula. Kali ini jelas kedengaran bunyi keriutan sesuatu. Seperti bunyi pokok-pokok bambu bergeseran dek tiupan angin. Tapi dari mana pula datangnya pokok bambu dalam pejabat ni? Aku cuba mengorek ingatanku kalau kami pernah meletakkan pokok perhiasan di dalam pejabat. Namun kosong. Boleh jadi juga, itu adalah bunyi pintu yang dibuka. Tapi setahu aku, tiada pintu di pejabat ini yang mengeluarkan bunyi sedemikian rupa. Angin dari penyaman udara juga tidaklah sekuat itu. Habis tu bunyi apa, persoalan itu berlegar di benakku. Aku memandang ke belakang sekilas. Bunyi itu seperti datang dari arah itu. Namun yang kelihatan hanyalah ruangan gelap koridor yang menuju ke pantry. Seketika kemudian keadaan menjadi sunyi semula. Bunyi itu hilang dengan sendirinya. Perasaan aku kuat, aku cuba menenangkan hati yang sedikit terkesan dengan situasi itu. Selama 3 tahun aku bekerja di situ, tidak pernah lagi berlaku kejadian-kejadian pelik mahupun angker. Cepat-cepat aku tepis perasaan takut yang mula bersarang. Sikit je lagi nak siap ni, pujukku. Jam sudah pun menginjak ke pukul 8.20 malam. Aku bingkas bangun untuk meregangkan badan. Siap juga kerja ni. Kejap lagi nak singgah beli nasi leh, gumamku sendirian sambil tanganku tangkas mengemas meja. Sedang leka mengemas, aku terdengar bunyi orang berlari. Spontan aku menoleh ke belakang. Tapi tiada sesiapa pun di situ. Kenapa banyak sangat benda-benda pelik berlaku hari ini? Tanpa membuang masa, aku masukkan semua barang-barangku ke dalam beg dan aku capai kunci pejabat. Maya. Arg, bukan main kepalang lagi aku terkejut. Rasa macam nak luruh jantung ni. Apakan tidak, tiba-tiba sahaja Pak Halim menyapaku dari belakang. Ya Allah Pak Halim. Terkejut saya. Ingatkan siapalah tadi, tersekat-sekat nafasku dibuatnya. Oh maaflah. Pak Cik naik ni nak minum air. Boleh tak Pak Cik pinjam pantry sekejap? Pak Halim meminta izin. Boleh je Pak Cik. Tak perlu minta kebenaran saya pun, balasku. Bagiku, Pak Halim tidak perlu meminta izin dariku untuk ke pantry. Dia pun merupakan staf di pejabat ini. Pak Halim pun berlalu menuju ke pantry. Aku pula mengusap-usap dadaku yang masih berdebar. Kemudian, aku berasa pelik. Pak Halim ke pantry, tapi lampu tidak dipasang. Tak gelap ke? Tanyaku di dalam hati. Baru saja aku ingin memanggil Pak Halim, tiba-tiba telefonku berbunyi. Pantas aku kembali ke meja dan mengambil telefon bimbitku. Ada satu mesej baru dari Puan Zuraidah, pengurus sumber manusia kami. Puan Zuraidah, salam Maya. You kerja lebih masa kan malam ni? I lupa nak bagi tahu you. Pak Halim dah balik jam 5.30 petang tadi sebab dia tak sihat. I pun tak dapat cari guard lain untuk ganti malam ni. So I suggest you balik awal ya. Jangan lupa kunci semua pintu. Thanks.
Serta-merta jantungku berdegup kencang. Seluruh tubuhku merinding. Pak Halim dah balik dari tadi. Habis tu. Siapa? Sekali lagi bunyi yang sama berbunyi. Laju saja bayangan babak Ju-on menerpa di minda. Ya Allah. Janganlah ada pula lembaga yang merangkak kat sini. Aku takut. Kali ini, aku sudah tidak dapat menahan diri. Apa nak jadi, jadilah. Yang penting aku mesti keluar dari sini. Aku capai beg di meja dan berjalan laju menuju tangga. Aku langsung tidak memandang ke arah pantry. Tapi dari ekor mata, aku nampak macam ada orang sedang mengintai dari celah dinding. Terkumat kamit bibirku melafazkan surah. Sampai sahaja di tangga, langkahku terhenti. Ada sesuatu di hujung tangga. Astagfirullah, aku beristighfar. Air mata sudah menitik laju. Gangguan apakah yang aku lalui sekarang? Macam mana patung jenglot tu boleh ada kat situ? Ada orang cuba nak prank aku ke? Aku benar-benar dalam ketakutan. Perlahan-lahan aku menapak turun. Sampai di hujung tangga, aku jarakan diri dari patung itu dan segera menuju ke pintu utama. Masa tu segala jenis surah aku bantai. Sampai doa makan pun tersasul keluar. Entah kenapa susah sangat nak buka mangga ni. Sekejap-sekejap aku akan melirik ke sebelah tangga. Akhirnya, pintu dapat dibuka dan sepantas kilat juga aku kunci semula. Takut-takut juga, tapi kalau aku biarkan pejabat tak berkunci, naya aku nak bayar ganti rugi kalau diceroboh. Setelah itu, aku menuju ke kereta yang diparkir betul-betul di depan pejabat. Nak cari kunci kereta pun satu hal. Faham-faham jela beg perempuan. Dapat sahaja kunci, aku terus hidupkan enjin kereta dan reverse. Masa tu, aku macam spontan mendongak ke tingkat atas pejabat aku. Kat satu tingkap tu, aku nampak ada lembaga berambut panjang dengan taring dan kuku yang tajam. Sebiji jenglot. Malam itu, hampir beberapa kali aku kemalangan sebab bawa kereta macam orang gila. Tapi aku bersyukur benda tu tak ikut aku balik. Esoknya, aku demam seminggu dan itu adalah kali pertama aku ambil MC setelah 3 tahun bekerja di situ. Farid ada bagi tahu aku, dia ada tengok CCTV waktu kejadian aku diganggu. Katanya, dia nampak aku sedang bercakap seorang diri. Padahal masa tu, aku betul-betul nampak Pak Halim meminta izin untuk ke pantry. Sejak dari hari itu, aku dah tak berani nak stay back di pejabat lagi. Aku akan pastikan aku balik tepat pada masanya. Lagi satu, misteri patung jenglot yang ditemui hari tu masih menjadi teka-teki. Tiada siapa yang tahu asal-usul benda tu. Pak Halim pula ada cerita, kadang-kadang pada waktu malam dia akan terlihat kelibat sama yang aku nampak di tingkat atas pejabat. Tapi setakat tu jelah gangguan yang dia kena. Dulu abang ni macam aku juga sebulan berlalu bekerja di stesen minyak ni akan ambil shift malam. Mula dulu abang ni tidak menyangka yang dia akan berserempak dengan makhluk gaib. Waktu tu jam 12 dan maintenance bagi stesen minyak. Masa maintenance tu, abang ni pergi buat kerja dekat luar, siram titisan minyak, simpan hos pam angin, pasang kon dan lain-lain lagi. Masa dia kemaskan hos pam angin tu, dia terpandang satu susu hitam di belakang pagar yang mana lampu luar pagar tu tidaklah berapa terang. Pandangan abang terhadap susu hitam tu seakan samar-samar. Jadi abang ni biarkan saja dan tidak menghiraukan sangat. Tidak lama selepas itu, selesai sahaja buat kerja, abang ni tengok balik tempat susu hitam yang dia nampak tadi. Dan alangkah terkejutnya abang ni, susuk yang dia nampak tadi seakan sebesar manusia kini yang dia nampak setinggi dengan tiang elektrik, cuma tempat susuk hitam tu berubah sedikit ke belakang. Apa lagi, abang ni terus lari ke dalam dan berdiam sahaja, seakan tiada terjadi, tapi muka abang masa tu pucat bila dia ditanya oleh Aiman. Hari-hari kejadian berlalu, abang ni mula bercerita dengan Aiman yang dia ada nampak lembaga hitam di luar pagar. Dan Aiman masa tu terlihat senyum saja dengan cerita abang ni. Apa yang membuatkan abang ni terkejut masa tu,
Aiman bercerita dengan abang yang dia selama ni bekerja shift malam banyak juga gangguan yang dia terkena. Sepertinya gangguan bunyi barang jatuh, bunyi guli jatuh, lampu tandas hidup sendiri, dan bila bagi off suis lampu tu, lampu hidup semula, lembaga-lembaga hitam dan banyak lagi dia kata. Apa yang dia kata dengan abang, kita cari kerja dan rezeki halal, yang penting dia tidak ganggu kita dengan teruk, dan yang penting semangat kena kuat masa kerja shift malam ni. Kembali kepada cerita aku tadi, masa aku mula kerja shift malam tu, cerita-cerita abang tadi mengenai gangguan-gangguan dan lembaga hitam tu tidak lagi terlintas di fikiran. Malam tu seperti biasa aku bekerja. Aku dan Aiman bersembang mengenai awik dan macam-macam lagi. Dan yang mestinya malam tu satu topik cerita seram pun aku dan Aiman tidak sentuh. Sampai satu tahap di mana waktu maintenance tepat jam 12 malam, aku terpaksa buat kerja dekat luar. Seperti biasa siram titisan minyak dan macam-macam lagi kerja yang patut dibuat. Waktu dah habis siram titisan minyak tadi, aku sempat ke tandas untuk membuang air kecil. Tanpa membuang masa selesai saja aku membuang air kecil, Aiman terus melulu masuk ke tandas. Aku masa tu kehairanan, Aiman pun nak ke tandas, jadi siapa yang nak jaga kaunter depan tu pula? Aku terus sambung buat kerja dekat luar. Aku lihat Aiman masih duduk dekat depan kaunter. Selepas dah selesai buat kerja dekat luar, aku pun masuk temankan dia. Cepat juga kau kencing tadi, men. Sejak bila pula aku ke tandas, kau salah orang ni kot. Orang lain tu tak pun kau nampak serupa dengan aku. Aiman ketawa seakan tahu apa yang terjadi. Mungkin Aiman dah masak dengan gangguan-gangguan yang mengganggu dekat tempat tu. Dan mungkin juga masa tu Aiman tidak mahu bercerita mengenai gangguan-gangguan ni. Aku terus diam mendengar apa yang Aiman cakap sebentar tadi. Mungkin jugalah, men, orang lain kot. Dalam hati aku, tak mungkin aku silap orang, memang Aiman yang aku nampak tadi. Tapi takkan secepat itu juga Aiman terus berada di depan kaunter. Besar kemungkinan aku memang kena gangguan, dan mungkin juga itu satu petanda aku sebagai pekerja baru dekat sini. Apalah nasib hari pertama kerja shift malam dah kena gangguan. Aku berkhidmat sebagai front office assistant di sebuah hotel di Taiping, Perak. Sebelum aku menceritakan kisah ini dengan lanjut, aku terangkan sedikit sebanyak tentang hotel ini. Nama hotel ini dirahsiakan dan kejadian ini berlaku sewaktu MCO. Jadi pekerja akan dihadkan dan elektrik juga akan dipadam pada certain time. Alasan mengapa hotel ini tidak ditutup kerana kami masih ada guest yang menginap dan tidak dapat pulang sewaktu awal MCO. Kami terpaksa beroperasi pada 2 minggu pertama MCO. Pada hari tu, aku pula dapat shift malam. Sepatutnya shift malam ada 2 orang. Aku dan supervisor aku bertugas pada malam itu. Tetapi, supervisor aku datang lewat kerana hujan yang sangat lebat. Aku pula mula bertugas berseorangan. Di hadapan kaunter aku terdapat banyak kerusi atau dikenali sebagai lobby station di mana guest yang hendak check in dan check out akan duduk di situ sementara menunggu giliran. Memandangkan aku bertugas pada hari MCO, maka kerja aku pun taklah banyak. Jadi aku pilih untuk melepak di banyak-banyak kerusi tersebut. Gangguan bermula pada waktu elektrik dipadam dan hanya ada lampu lobi yang malap sahaja. Aku mula mengantuk dan terlelap. Dan aku tersedar apabila telefon di kaunter berdering. Aku bangun dan aku angkat. Aku tidak lihat nombor bilik kerana terlalu mengantuk. Mamai kot masa tu, hujan masih lagi lebat. Aku greeting dan pemanggil di telefon diam. Aku tutup. Kemudian aku menerima panggilan sekali lagi. Di kaunter, terdapat 3 telefon. Ketiga-tiga telefon itu berdering dengan serentak. Maka, bunyi di lobi sangat-sangat bising. Dan apabila aku cuba untuk tarik wire telefon kerana aku beranggapan bahawa itu adalah masalah teknikal, pintu main entrance terbuka dengan sendiri. Pintu itu ada sensor, jadi pintu akan bergerak apabila mengesan pergerakan. Aku terkejut kerana tiada seorang pun di situ. Aku mula rasa tidak sedap hati.
Aku capai telefon pintarku dan aku kunci diriku di dalam ofis. Aku mula rasa hendak menangis dan aku dapat panggilan di dalam ofis. Aku tengok nombor, 4 lega apabila nombor itu dari security department. Aku angkat. Bahagian security department menelefonku dan berkata jangan keluar dari ofis. Duduk diam-diam sehingga Pak Cik datang. Dia terus meletakkan telefon. Sementara menunggu security datang, aku dengar cakaran di luar pintu ofis aku. Dan aku dengar tapak kaki yang berloceng berjalan perlahan. Dalam hati memang aku dah mencarut. Dah leh supervisor aku tak datang lagi. Kena ganggu pula waktu yang sendu. Double mencarut. Mana nak lari, kedai semua tutup. Bang! Aku dengar seperti ada barang yang dibaling tepat pada pintu ofisku. Aku get ready nak play bacaan surah Yasin. Baru nak type dalam YouTube, aku dengar Pak Cik securiri azan di depan pintu ofis. Aku juga dengar bacaan surah-surah suci Al-Quran. Aku beranikan diri lalu keluar apabila pintu ofis diketuk. Pak Cik security ajak aku lepak dalam security room. Katanya tidak selamat duduk di lobi. Apabila sampai di security room, dia tunjuk satu rakaman dalam CCTV, time aku tengah tidur, kerusi bergoyang di hadapanku. Seperti ada yang sedang menolak dan pintu main entrance terbuka dan tertutup. Lebih daripada 3 kali. Lebih hairan, Pak Cik security itu bagi tahu yang pintu main entrance tu berkunci. Tiada siapa yang boleh keluar dan masuk kecuali ikut pintu belakang iaitu employee entrance. Kami decide tak nak bagi tahu supervisor kerana dia adalah seorang perempuan. Kami tidak mahu menakutkan dia. Jadi kami simpan rahsia ini dan act cool sahaja. Walaupun jantung aku bagai nak pecah. Mata agak berai kerana tak sangka langsung dia datang menyapa. Dan esoknya aku demam 2 hari. Like dan subscribe untuk mendengar lebih banyak koleksi kisah-kisah seram dan sekiranya anda punya cerita seram untuk dikongsikan boleh kongsikan di ruangan komen ataupun email kepada kami.